Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang buat semua. Alhamdulillah, dapat juga kita untuk first sesi, boleh dikatakan perbincangan awal ataupun meeting awal yang berkaitan dengan pengajian ataupun kelas ngaji tulis tesis. So ada 22 perkara yang di-highlightkan. Nanti 22 perkara ini juga akan diberi dalam bentuk PDF dalam grup WhatsApp. Inilah perkara-perkara yang kita nak bincang sebelum kita buat perbincangan dan discussion. Ada beberapa perkara yang ingin saya jelaskan. Okey, saya Nurul Fazli bin Habibin. You all boleh panggil Pak Cik. Dari segi background, nanti Pak Cik akan bagi detail jika perlu. Cukuplah mengenali Pak Cik ada sedikit ilmu berkaitan dengan kejuruteraan dengan Islamic Economic, iaitu Pak Cik ambil first doctorate pada tahun 2008, iaitu buat kejuruteraan engineering doctorate. Kemudian saya buat PhD pada tahun 2012 sehingga 2019, 8 tahun untuk buat PhD yang kedua. Okey, dari segi pengajian ilmu ini mengambil masa selama 3 bulan, iaitu bermula esok 1 April hingga kepada 30 Jun. Proses yang kita akan buat ni dia sangat special bagi saya. Sepanjang saya tahu tentang proses pengajian ilmu tesis ni, zaman saya tak ada kursus-kursus ini semua, ya. Pergi library, explore sendiri je. Alright. So kursus ini okey, kita ada 2 grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang pertama iaitu kelas ngaji tulis tesis, dan kelas yang kedua adalah bahan untuk ngaji tulis tesis. Mohon dua-dua grup ni jangan left. Okey, yang untuk bahan dalam grup bahan itu cuma admin saja yang boleh masukkan bahan. Okey, dari semasa ke semasa bahan itu akan di-upload. Alright. Jangan saya tengok poin mana-mana lagi. Okey, nombor 3, dalam grup yang utama itu, grup utama kita tu adalah untuk grup WhatsApp kelas ngaji putusan tesis tu. Itu untuk grup yang utama untuk kita melakukan perbincangan atas pengajaran dan pembelajaran yang kita lakukan. Contoh dia begini, saya upload video atau bahan untuk dibaca dan didengar, dan ada yang kurang jelas dan tidak faham, kita ada perbincangan. Sekiranya perbincangan itu perlukan maklumat lanjut, ada video susulan selepas itu. So video ni video pendek-pendek tapi dia berterusan dari semasa ke semasa. Okey, kita ada juga perbincangan dan Q&A. Okey, nombor 4, kaedah pengajaran yang dijalankan ni adalah menggunakan video rakaman. Video saya rakam, ada masa saya bagi slide, ada satu bagi nota, bagi template, dan itu bahan untuk difahami dan saya akan bagi untuk you all faham, dan lepas tu kita ada perbincangan. So kita gunakan kepelbagaian, tidak limit lah, dari masa ke semasa. Tengok kesesuaian masa dan pembelajaran, kaedah itu digunakan. Kenapa Pak Cik pilih digital WhatsApp? Dari segi masa dan keupayaan dan kesesuaian khusus ni, kelas ni, saya merasakan digital WhatsApp itu praktikal. Saya tahu dengan keadaan sekarang ni pelbagai kaedah-kaedah lain yang lebih canggih dan hebat, namun saya memikirkan kesesuaian. Tema asas saya bangunkan digital WhatsApp ni adalah untuk saya menyampaikan ilmu tu dalam bentuk santai sebenarnya. You all tak perlu hadir ke kelas Pak Cik, you all tidak perlu terkejar-kejar masa, tetapi santai-santai bila ada waktu ke lapangan boleh melihat video dan perbincangan. Perbincangan itu perlu bentuk ilmiah lah, secara berterusan dari semasa ke semasa. Kita 3 bulan ni, kita ada satu masa yang tempoh yang luas untuk melakukan perbincangan. Bukan limit lepas kelas balik, tak, dia konsep dia continuous. Okey, dan atas sebab itu jugalah, sekiranya ada soalan-soalan lepas ni yang berkaitan dengan kenapa saya pilih WhatsApp, saya Pak Cik yang designkan kursus ini, kelas ini, dan pihak pengurusan mohon maaf lah sekiranya limitasi yang ada ini. Kemudian pembelajaran ini adalah fleksibel. Okey, bermakna walaupun kita kena bincang, lepas ni kita bincang, bilakah waktu yang paling sesuai kita untuk buat kelas ni.
secara rasmi je kita kena ada satu waktu untuk saya sesuai, untuk saya masukkan video dan bahan-bahan lain, dan perlukan persetujuan. Contohnya kalau kata waktu saya lah mungkin pagi agak rigid sikit lah bagi saya, sebab saya ada kerja-kerja yang saya perlu laksanakan. Saya mencadangkan adalah pukul 3 petang. Okey, 3 petang saya masukkan video ataupun bahan-bahan untuk lakukan perbincangan. Tapi bagi orang yang kerja dan contohnya ada urusan lain, boleh melihat video tu pada waktu-waktu kelampangan lah. Dan kalau boleh kita kena ikut tema lah. Kalau hari esok contohnya saya cerita tentang pengenalan, maka hanya tema pengenalan saja dibincangkan dalam grup WhatsApp tu. Jadi mereka-mereka yang mungkin ada urusan kerja boleh lihat pada grup WhatsApp, dan grup bahan itu untuk saya uploadkan bahan-bahan untuk pengajaran pada hari itu. Okey, so saya tahu dalam keadaan sekarang ni postgrad, saya pun dalam situasi dan tempat kalian seorang pelajar, kita kena ada satu platform untuk yang santai-santai pada masa yang sama dia berilmiah. Okey, kita mendapatkan ilmu dalam approach yang tidak terlalu keras ataupun terlalu akademik sangat. Still akademik actually, tapi dia tidaklah terlalu orang kata straight. Dia lebih kepada santai-santai. Saya pun merasakan you all perlu ada seseorang lain selain daripada supervisor untuk berdiskusi, untuk mendapatkan pandangan-pandangan ataupun sebarang kata apa, third party dalam sesuatu permasalahan. Jadi platform ni adalah saya rasa yang diubah suai dan direka bentuk dalam keadaan yang santai supaya meraihkan semua. Okay, dalam grup WhatsApp kita ni ada pelbagai background, ada yang engineering, ada yang science, ada yang social science, ada yang belum register, ada yang tengah register, ada yang dah matang sangat dan senior, dan ada juga, minta maaf lupa nak perkenalkan, dalam grup WhatsApp kita ni ada juga daripada background akademik. Ada yang doktor, ada daripada Profesor Madya dan Profesor. Minta maaf tak bagi address yang betul di peringkat awal tadi. Okey. Kemudian contoh dia, buku-buku yang saya dapat ni adalah beberapa kaedah yang saya gunakan untuk dapatkan buku dan kontak kawan-kawan. So buku-buku ni sebenarnya buku-buku yang baru, 2020, 2019, 18, 17. So dari segi pengajaran tesis, citation tahun-tahun yang baru ni perlu. Jadi saya rasa sebab tu saya share benda tu. Mungkin ada yang kurang senang sebelum ni, tapi kalau tanya saya, tak semua orang ada kelebihan untuk dapatkan buku-buku ini. Okay, terima kasih atas cadangan supaya membuka satu lagi grup WhatsApp untuk bahan. Jadi grup bahan tu telah dibangunkan dan dia dah di-create. You all pun semua dah dalam tu. Jadi you all tengoklah buku-buku tu. So time to time saya akan masukkan, dan mungkin ada request saya akan cuba usahakan lah. Tapi tak adalah orang kata tunaikan mana yang saya mampu untuk saya buat explore search ataupun daripada simpanan peribadi saya share. Okey, sekarang ni kalau ikut susunan dah nombor 8 dah. Okey, ni benda yang special yang saya nak bagi. Biasanya nota ini saya bagi pada khusus komprehensif cohort, iaitu selama 10 minggu. Kami khusus cohort ni yang biasa kami buat selama 10 minggu. Setiap minggu dia orang kena datang satu kelas dalam 8 jam, dalam pukul 9 sampai pukul 5 lebih kurang macam tu. Dia perlu hadir dari pagi sampai petang. So kita bincang, kita kelas, Q&A. So grup ni special bila dia pas kelas tu dia boleh submit progress untuk saya semak. So dia selama 10 minggu. So far kursus ni dah berjalan kohort ke-13. Start pada tahun 2016 sampai sekarang. Saya dah kohort 13. So khususnya ada nota-nota dia. So nota-nota itu ada bentuk slide contohnya. Dan slide tu juga digunakan untuk perbincangan kita dalam kelas ngaji tulis tesis ni. So biasanya khusus ni dia orang kena hadir, wajib hadir 10 minggu. Mungkin ada 12 slot. Dari total 96 jam dia orang kena hadir face to face dengan yuran sebanyak RM989. Okay, so you all akan dapat juga nota itu, nota kuliah-kuliah itu untuk gunakan dalam perbincangan. Jadi sedikit sebanyak terima kasihlah kepada tulang belakang yang bangunkan khusus kohort komprehensif itu. Nota-nota slide-slide itu digunakan juga untuk pembelajaran kita kali ini. Okey, kemudian ada bahan-bahan lain selain pada slide itu adalah template. So template tu memang saya design sendiri. Sebelum-sebelum ni memang orang nak beli, memang saya tak pernah jual template itu. Khusus khas untuk pelajar-pelajar saya, termasuk untuk kelas ngaji tulis tesis ni, template ni saya bagi
saya sendiri tak tahu nak nilaikan berapa harga template ni, tapi bagi pelajar saya bagi semuanya. Siapa yang kenal saya dalam social media ataupun secara face to face, dia mengenali saya, mana yang saya boleh bagi, saya bagi. Okey. So kita ada pelbagai template lah ya. Sedikit contoh yang saya nak bagi. Template untuk bab 1 contohnya pengenalan, kita ada, sebelum bagi bab 1 lah, kita ada template setiap bab. So outline template, kita ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. So yang isu paling besar ni, isu dekat proposal defense dengan Viva adalah isu yang major, iaitu contohnya tidak align antara research background, problem statement dan objektif. So ada template dia. So template pemilihan teori, so ada masalah tentukan teori, template pemilihan variable, ada masalah pemilihan variable, template untuk menjawab research question. So ada pelbagai-bagai template, termasuk bank, iaitu membuat ayat untuk huraian. Bila fakta dah ada, kena ada huraian. So huraian tu kita ada bank huraian. So kita okay, ada yang kadang-kadang yang dalam group WhatsApp request setelah tesis, artikel, buku. So untuk sekarang ni saya rasa almost request tu nanti saya akan cuba masukkan dalam bahan grup Wahan tu lah. Nanti apa-apa you all masuk, dan saya akan acknowledge lah. Saya akan beritahu dekat grup WhatsApp utama kita ni, kalau ada bahan-bahan itu telah saya masukkan dalam grup WhatsApp. So jangan risau yang tu. Okay. So semua cadangan-cadangan you all yang itu memang saya dalam buku catatan saya catat. Saya usaha sebaik mungkin lah, mana yang mampu sedaya mampu saya untuk bantu kalian untuk dapatkan bahan-bahan tersebut. Okey, semua bahan-bahan itu memang saya tak masukkan lagi. Sehingga saya merasakan semua orang dah berada dalam grup WhatsApp. Saya missing seorang. Ada seorang tu peserta tak masuk dalam grup bahan tu. So dia dah masuk, nanti saya masuk. Saya mulakan esok. Bahan itu dimasukkan secara berperingkat-peringkat, iaitu daripada 1 April. Okey, ni cadangan saya. Cadangan saya yang perlu dibincangkan bersama-sama. Selain daripada tadi, perbincangan kita daripada buat setiap hari 3 petang, kan? Ataupun nak buat 2 hari sekali ke seminggu sekali, kita bincang yang tu satu. Yang kedua adalah perbincangan dari segi tempoh 3 bulan. Saya meletakkan macam ni. Pada bulan 4, iaitu sebulan ni, kita akan bincang topik dia pengenalan dan literature review. Pada bulan 5 adalah perbincangan tentang method dan analisis. Dan minggu yang terakhir, bulan yang terakhir, bulan 6, kita akan bincangkan perbincangan dan conclusion. Perbincangan dan penutup, kesimpulan. So yang itulah. Dan sebenarnya tesis ni sebenarnya, walaupun saya ada pengurusan tiap bulan tu, sebenarnya kalau buat bab 1 tu, dia kena faham bab 2. Bila nak buat bab 1 tu, kena faham bab 3. So dia saling alignment. Itu kalau orang kenal saya memang kalau menyampaikan ilmu, saya memang berkait. Sebab tesis bukan stand alone. Bukan kata bab 1 tutup, tak. Contoh paling mudah, problem statement. Problem statement bukan buat kat problem statement. Dah siap semua literature review, baru boleh terhasilkan problem statement. So nak kena faham tentang alignment tesis ni. Okay. Kemudian kalau ikutkan outline ni, kita dah kerja 13 ni, memang saya akan susun saya punya video dan pengajaran ikut outline. So mungkin hari pertama cover latar belakang, kemudian hari besok cover pernyataan masalah, hari berikut kita cover objektif. So kita ikut susunan outline, ikut bab demi bab, slice by slice lah, kita akan go through satu persatu. Okey, minta maaf juga pengajaran ni menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa utama kita dalam pengajaran. Tetapi mungkin ada bahan-bahan tertentu tu mungkin campur-campur lah. Ada yang bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris ataupun mix. Okey, dan juga yang ni nombor 15. Bukan apa, untuk memastikan perjalanan kelas ngaji tulis tesis ni berjalan dengan baik. Saya rasa you all faham dari segi beretika dalam grup WhatsApp. Saya rasa kita kena fokus contact team. Okay, kalau hari ini perkongsian tentang tajuk itu, maka perbincangannya harus dalam tajuk itu. So saya rasa perlukan lebih ilmiah kepada objektif utama kita untuk menulis tesis. Saya mohon maaf sangat-sangat. Saya harap kita tidak ada iklan dalam tu, dan tidak ada isu-isu yang maksudnya perbincangan isu-isu personal, isu-isu peribadi ataupun masalah-masalah peribadi. Sekiranya perlu masalah peribadi untuk dikongsi, saya rasa bukanlah di platform WhatsApp ni, mungkinlah di platform lain. Kalau ada berurusan dengan saya, boleh ada berurusan peribadi. Tapi kalau tanya saya, everything discuss dalam grup WhatsApp. Kalau mungkin, saya secara jujurnya, saya memang yakin ada soalan yang saya tak mampu nak jawab. Tapi saya yakin juga
dalam grup WhatsApp tu mungkin ada yang lebih arif dan lebih tahu untuk menjawab soalan itu. Jadi berkongsi saja dalam grup WhatsApp tu, mungkin ada yang pihak-pihak tertentu yang boleh bantu saya. Sebenarnya saya kat sini bukanlah individu yang paling tepat untuk mengajar. Sebenarnya saya lebih suka menjadikan ibarat macam saya ni facey saja dalam tu, supaya saya pun ada berlaku berkongsi ilmu. Sepanjang kelas saya selalu merasakan yang sebenarnya sebagai perantara saja. Dan dalam kelas tu sebenarnya saya pun belajar something daripada you all. Okey, itu terima kasih sangat-sangat. Okey. Ini pun samalah, saya mohon maaf kalau boleh tidak ada personal WhatsApp lah. Macam mana nak buat problem statement, macam mana nak buat objektif. So kalau boleh semua perkara tersebut, soalan tersebut kita bincang dalam grup WhatsApp. Mohon maaf memang tak ada untuk buat semakan progress ataupun chapter ataupun bab, sebab package yang saya beri yang tu adalah untuk kelas khusus comprehensive cohort. Kelas tu memang special sikit lah. So memang lepas kelas dia boleh hantar, setiap minggu dia boleh hantar progress. Saya semak every week dengan pen merah lah. Itu special kelas fizikal yang saya buat untuk kelas comprehensive cohort 10 minggu tu. Okay, so minta maaf tidak ada semakan. Okay, begitu juga ada yang tanya sebenarnya kursus ni sebenarnya one to one ke, face to face ke dan sebagainya. Tidak, ini adalah digital WhatsApp. So memang tidak ada one to one section. Memang saya ada provide, tapi buat masa sekarang ni center pun tutup. So kita selesaikan dululah babak COVID-19 ni. So bila okey balik, saya akan on balik personal coaching lah. Tapi ini pun limited, ikut masa saya juga. Memang saya tak buka banyak kan, yang tertentu saja, kena dengan masa saya buka. Yang ni pun kena charge lah. Biasanya saya charge adalah sejam RM200. Okay, itu personal coaching lah. Memang one to one lah. Memang jumpa saya, duduk dengan saya, kita cari solution dari ikutlah kemampuan kita nak buat, ikut tema dia. Kalau hari tu nak siapkan problem statement, siaplah problem statement. Okay, saya mohon maaf juga mungkin ada sedikit bayaran dikenakan bagi kursus lagi kelas ngaji tulis tesis ni sebanyak RM100 untuk 3 bulan. Tapi secara personally saya kalau cakapkan tu overclaim. Tapi kalau tanya saya RM100 tu sangat berbaloi lah dengan dapat pengajaran selama 3 bulan secara berterusan, dengan dapat bahan-bahan. Saya tak tahu nak nilaikan bahan-bahan tu sendirilah. You all pun tahulah kalau satu buku tu pun dah berapa. Saya ingat kursus kita RM100, satu buku pun dah break even. Tapi yang selain daripada buku tu, yang benda yang lagi penting adalah sebenarnya nota-nota ataupun penyampaian saya sebenarnya dia sangat limited untuk kelas-kelas fizikal saya. Buat pertama kalinya saya share dekat selain daripada kelas fizikal ni. Itu contohnya macam kelas WhatsApp ni lah. Saya rasa saya tak pernah bagi dekat mana-mana kelas digital sebelum ni. Saya tak pernah bagi pun, melainkan kelas-kelas fizikal lah. Dan selain daripada FB lah yang saya share. Itu pun FB pun saya share sikit-sikit je, bukan the full version lah. Okay, saya rasa saya banyak perkara untuk dibincangkan dalam kelebihan kelas ngaji tulis tesis ni, banyak sangat. So saya rasa you akan dapat momentum dari sehari demi sehari. Minta you all bersabar, sebab tulis tesis ni memang perlu masa, satu journey yang kena faham sebenarnya. Jangan paksa diri untuk siapkan tesis tu tanpa ada hala tuju yang tepat. Okay, sebab bagi saya asas sangat penting. Memang nampak saya bila saya mengajar, saya memang kalau orang kata lembab, memang saya lembab lah. Saya memang start pada asas. Dan saya memang banyak berhadapan dengan student masa Viva dengan proposal defense. Saya tak tanya soalan advance, saya tanya soalan basic dulu. Kalau dia boleh jawab soalan basic tu, saya boleh tanya soalan advance. Mostly Malaysia sekarang ni soalan advance dia cover, tapi soalan basic dia orang tak cover. So yang kita orang sangat frust, sebab soalan basic tu adalah soalan yang paling penting dan key sebenarnya dalam sebuah tesis. So benda tu memang kena betul-betul faham. Okay, so ada beberapa berkaitan dengan management lah kan, untuk kursus ni. Sepanjang kursus ni, jika ada yang nak undur diri daripada kursus ni, saya mohon maaf, pihak pengurusan pun mohon maaf. So dia tidak ada refund untuk RM100 tu.
melainkan ada isu-isu tertentu atau khas yang kita panggil terpencil. So atas budi bicara pihak pengurusan akan mengembalikan RM100 kan. Saya tak suka nak bincang perkara ini, tapi untuk kita beritahu secara profesionalismenya, walaupun khusus ni kelas ni adalah secara digital, tapi pihak pengurusan ada kos admin dia sendiri. Okey. Kemudian mohon maaf, mungkin 20 minit ni sembang macam ni pun dah 20 minit dah. Kita ada bukan kita ada lah, besok kita akan start kelas, dan lepas ni kita akan buat perbincangan tentang bagaimana perjalanan kita punya kelas. Dan ini baru draft pertama. So 22 ni nanti saya akan share dalam WhatsApp group. Ini adalah draft 22 perkara tentang berkaitan dengan kelas ngaji tulis tesis ni. Saya mohon maaf lah sekiranya bahasa saya, percakapan saya dalam draft saya ini mungkin salah ejaan ke, ataupun bahasa-bahasa yang bahasa kampung, ataupun mungkin ada sedikit menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Draft ni memang saya akan tambah baik. Dari lepas kita punya communication dan perbincangan, dia akan tambah baik. So saya pakcik dan pihak pengurusan sangat berbesar hatilah dapat bantu kalian, berusaha untuk bantu kalian untuk kita belajar sama-sama untuk menulis tesis. Mohon maaf lah guna platform video macam ni, mungkin you all kena pakai loudspeaker kot, kuat sikit, maksimum kot nak dengarkan suara pakcik ni. Dan saya mendoakan supaya semuanya sihat, semoga semuanya terus sukses dan dipermudahkan segala urusan. Okey, insyaAllah. Okay, mohon maaf. So perbincangan video ini diteruskan di platform WhatsApp, dan saya rasa saya stop di sini, dan kita teruskan bincangan di WhatsApp. Pesanan terakhir saya sebenarnya teruskan positif. Kita baru je nak mula ni, so belum mula lagi dah dengar dah ada yang negatif, ada. So penyakit bahaya sekali dalam buat tesis ni adalah dia tak boleh relax, dia terlalu negatif. Dia tidak meraihkan. Meraihkan maksudnya dia kena kontrol itu. Jangan sebut banyak, sebab memang kalau belajar PhD ni memang banyak materialnya, banyak bahan. Cuba jangan pendam. Maksudnya sekiranya ada persoalan yang tidak jelas, ditanya. Jangan terlalu emotional. Fikirkan ke depan. Sebab kita punya emotional ni kita simpan dia dalam kelompok yang kesesuaian je. Contohnya dia bukanlah satu platform tu public untuk kita sampaikan. Bagi saya semua orang ada masalah itu, semua ada masalah. Tapi tujuan grup WhatsApp ni adalah satu, untuk sama-sama kita belajar sama-sama. Saya pun belajar, buat pengetahuan semua. Saya pun pelajar lagi sebenarnya. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan 9 ni saya sambung belajar balik. Okay, kita sama-sama belajar dan sama-sama kekalkan vibe ataupun positive moods supaya kita dapat teruskan perjuangan kita. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.